Alright, ini dia berita terkini ya berkaitan dengan keputusan Datuk Seri Anwar untuk meminta ataupun meminta atau menyelesaikan isu tuntutan duit 1 NDB yang disakau, diselewengkan, dirasuahkan dan macam-macam lagi. Ini kerana sahabat-sahabat semua, ya ini kerana tindakan ataupun keputusan daripada kerajaan sebelum ini amatlah gagal ya. Yang mereka buat sebelum ini teramat gagal dan ada kemungkinan juga melalui kenyataan daripada orang yang bertanggungjawab dalam isu 1 NDB ini menyatakan mungkin ya mereka ditipu. Itu dia bagaimana kerajaan pimpinan daripada kerajaan sebelum ini boleh melakukan perkara-perkara seperti ini sahabat semua. Namun tindakan Datuk Seri Anwar hari ini sangat tepat dan ianya terbaik untuk mengembalikan ataupun mendapat semula wang-wang rakyat ataupun wang negara yang diseleweng, yang dirasuah di dalam kes ataupun dalam skandal 1 NDB ini. Jadi tanpa membuang masa lagi sahabat semua, saya ingin memberikan kenyataan Datuk Seri Anwar. PM setuju pampasan Goldman Sachs dikaji semula. Dikaji semula keputusan yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini yang tidak berpihak ataupun mereka meminta uang yang teramat rendah dibandingkan dengan apa yang kita boleh dapat sepatutnya. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju dengan pendirian pasukan petugas 1 NDB bahawa perjanjian penyelesaian kerajaan dengan Goldman Sachs perlu dikaji semula. Anwar berkata beliau bersetuju dengan pendirian itu kerana menyifatkan kerajaan berhak memperoleh wang pampasan yang jauh lebih besar. Datuk Seri berkata, saya bersetuju ia dirungkai semula kerana dari awal saya anggap perjanjian ini dibuat secara gopo-gapa. Maka ia timbulkan banyak persoalan kerana kita harus diberi banyak. Umpamanya dengan International Petroleum Investment Company IPIC. Dengan mereka dahulu nak selesai dengan jumlah yang kecil. Bila kita bertegas, kata Datuk Seri, kita dapat 1.8 bilion. Itu jumlah yang besar katanya dipetik. Dan pada tahun 2020, Kementerian Kewangan mengumumkan Goldman Sachs bersetuju membayar sebanyak 3.9 bilion USD bagi jumlah penyelesaian cas dan tuntutan tertunggak berkaitan 3 urus niaga bond yang disusun dan diatur oleh Goldman Sachs untuk 1 NDB. Penyelesaian itu merangkumi pembayaran tunai sebanyak 2.5 bilion USD dan jaminan untuk pengembalian penuh berjumlah sekurang-kurangnya 1.4 bilion USD dari segi aset berkaitan dengan hasil yang diseleweng melalui 3 urus niaga bond tersebut. Jumlah penyelesaian itu merupakan satu peningkatan ketara jika dibandingkan dengan tawaran sebelumnya sebanyak 1.75 bilion USD dibuat Goldman Sachs pada tahun 2019. Ahli Parlimen Titi Wangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang mengotai pasukan itu pada 27 Februari lalu menggesah kerajaan menyiasat peranan yang terlibat dalam penyelesaian antara Putrajaya dengan Goldman Sachs berhubung skandal 1 NDB dan berkata Malaysia mungkin ditipu mengenai perkara itu. Wow, terbaik apa yang dicadangkan, apa yang dikatakan oleh Ahli Parlimen Titi Wangsa ini. Katanya mungkin Malaysia, maksudnya kerajaan sebelum ini ditipu mengenai tuntutan itu. Jadi katanya Goldman Sachs bertindak sebagai penasihat kewangan dan pengurus utama untuk 3 bond diterbitkan 1 NDB bernilai 6.5 bilion USD memperoleh yuran sebanyak 606 juta dalam proses itu. Dalam pada itu Anwar berkata kerajaan akan terus berpendirian tegas bagi memastikan isu 1 NDB dapat diselesaikan segera. Katanya orang kadang-kala pandang ringan atau remeh dalam soal ketelusan dan ketegasan, tapi sebenarnya ini menyelamatkan wang rakyat, katanya lagi. Itu dia sahabat semua kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga daripada Datuk Seri Johari ahli parlimen yang sekarang ini ditugaskan untuk menguatai untuk menuntut semula wang 1 NDB dengan Goldman Sachs yang mana dalam skandal 1 NDB ini begitu banyak wang Malaysia, wang rakyat
yang diseleweng, yang dirasuah, dimakan, disakau dan sebagainya. Jadi Malaysia berhak mendapat jumlah yang lebih tinggi, ya, tidak seperti kerajaan sebelum ini yang bersetuju dengan bayaran yang rendah. Namun apabila Datuk Seri menjadi Perdana Menteri, beliau mengarahkan supaya perkara ini dikaji semula dan bertegas untuk mendapat tuntutan yang lebih besar, ya, daripada Goldman Sachs, ya, sebab ini berkaitan dengan wang rakyat, wang negara. Bayangkan jika wang ini diguna pakai sebaiknya untuk negara kita, saya percaya ya, ia boleh membawa kebaikan, ya, boleh membawa manfaat kepada rakyat, khususnya kepada B40, M40 dan kepada kemiskinan tegar, ya, dapat diselesaikan dengan jumlah yang begitu besar, sahabat semua. Bukanlah satu jumlah yang kecil, tapi ia melibatkan satu jumlah yang teramat besar, bilion-bilion, bukan lagi ringgit-ringgit, bukan lagi juta-juta atau milion, tapi melibatkan bilion-bilion dah, sahabat-sahabat semua. Ini adalah wang rakyat, dan skandal ini adalah skandal yang paling besar yang menggemparkan seluruh dunia apabila melibatkan pemimpin utama terlibat di dalam skandal ini, dan sehingga hari ini, ya, perbicaraan itu masih dijalankan. Jadi saya tidak boleh sentuh banyak sebab perbicaraan masih dijalankan. Kita update, ya, selepas keputusan, kenyataan-kenyataan dari pihak mahkamah dan sebagainya. Jadi sahabat semua, kita bersyukur kerana ketegasan Datuk Seri memang satu perkara yang sangat digeruni oleh pemimpin-pemimpin luar, sehingga, ya, pada awalnya kita mendapat bayaran yang setimpal ataupun lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan penyelesaian daripada kerajaan sebelum ini. Jadi Datuk Seri, ya, berhak diberikan tepukan untuk seluruh rakyat Malaysia dengan ketegasannya, dengan usaha beliau, ya, hari ini membuahkan hasil. Dan, ya, kita masih meminta jumlah yang masih banyak. Alright, sahabat-sahabat semua, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana bersama dengan Orang Indonesia Channel. Ya, dengan itu sekiranya sahabat-sahabat di sana mahu memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda untuk isu ini. Tapi ingat, ya, beri komen dengan cara berhemah. Jangan seperti Walan Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, GTA, geng takut Anwar. Ya, apabila memberikan komen penuh dengan maki hamun, penuh dengan hasutan, kebencian. Itu dia, sahabat-sahabat. Sepertinya mungkin kerana otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, so izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan kapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.